ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi dengan limpah kurnia dan izin perkenan daripada Allah Ta'ala kita dapat bersama-sama dalam kuliah penerangan Asma'ullahil Husna. Pada malam ini sebelum kita menyambung pengajian kita, marilah kita menghayati zikir nama Allah. Dan pada kali ini zikir yang saya akan alunkan ialah zikir yang menjadi sebahagian daripada zikir nama Allah yang menjadi sebahagian daripada wirid ataupun zikir selepas solat yang terangkum dalam rangkaian wirid yang disebut sebagai Al-Awrad Al-Qusyashiyah. Jadi saya sejak saya kecil, di kampung saya, Tok Imam pada masa itu memang membaca selepas solat maghrib dan selepas solat subuh biasanya membaca wirid yang panjang, zikir yang panjang, yang merupakan rangkaian zikir yang disebut sebagai Al-Awrad Al-Qusyashiyah. Jadi dalam tu ada seruan-seruan nama Allah Ta'ala. Jadi pada malam ni marilah kita menghayati seruan nama Allah Ta'ala itu. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi. Allah Ya Latifu Ya Wafi Ya Karimu Anta Allah. Ya La ilaha illallah La ilaha illallah Mawjud La ilaha illallah La ilaha illallah Ma'bud La ilaha illallah La ilaha illallah Maqsud La ilaha illallah La ilaha illallah Azim La ilaha illallah La ilaha illallah. InsyaAllah pada malam ini, tuan-tuan dan puan, saudara dan saudari yang budiman, saya akan menghuraikan dua nota yang telah saya kongsikan dalam WhatsApp group kita. Jadi saya akan mulai dengan tajuk yang artikel yang bertajuk Zat, Nama, Perbuatan dan Sifat Perbezaan antara Allah dengan makhluk. Jadi saya yakin sebahagian ataupun kalau tidak sekalian, sebahagian daripada tuan-tuan dan puan
saudara-saudari yang budiman telah membaca nota tersebut, dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala yang bernama dan bersifat Al-Fattah Al-Alim supaya membukakan pintu ilmu pengetahuan kepada kita dan membukakan pintu kefahaman. Allah maftah alaina futuhal arifin wa hikmatik wa ansyur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Jadi saya akan mula dengan yang ini dulu sebelum nota yang kedua tentang asma'ullah, penghayatan asma'ullahil husna dapat menghilangkan keraguan dalam akidah. Dapat lihat ke pada skrin? Alhamdulillah. Jadi tajuknya zat, nama, perbuatan dan sifat. Zat ni diri bukan dalam bahasa Melayu perkataan zat itu ada yang membawa makna pemakanan. Tetapi dalam ilmu akidah zat ini merujuk pada diri. Ya, yang mempunyai sifat. Allah Ta'ala itu dia mempunyai nama, mempunyai sifat. Jadi tentulah nama itu merujuk pada zat, merujuk pada diri Allah Ta'ala. Demikian juga sifat-sifat tersebut sudah tentu ada pada zat Allah Ta'ala. Nah, zat, nama, perbuatan dan sifat, perbezaan antara Allah dengan makhluk. Allah SWT berfirman, Laisa kamitslihi syai'. Surah Asy-Syura ayat 11 yang bermaksud, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dalam kuliah terdahulu, jika tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari masih ingat, ketika saya membahaskan sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala, iaitu 13 sifat. Salah satunya ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala itu berbezanya Allah Ta'ala. Dalam kitab Jawi lama diungkapkan bersalah-salahan Allah Ta'ala itu dengan sekalian baharu, bermaksud Allah Ta'ala itu berbeza sama sekali daripada makhluk. Ya, tak boleh dibandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala berbeza sama sekali pada makhluk. Ya, dalam kitab Aqidatul Awam oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah Ta'ala diungkapkan, Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun li khalqi bil itlaqi. Wallahu mawjudun qadimun baqi. Maka Allah Ta'ala itu dia wujud, dia sedia dan dia kekal. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Ya, Allah Ta'ala itu tidak menyamai makhluk. Allah Ta'ala itu berbeza daripada makhluk sama sekali. Ya. Allah berbeza daripada makhluk sama sekali. Jika tuan-tuan dan puan masih ingat, ketika saya membahaskan sifat tersebut, ada dua perkataan saya guna, iaitu serupa dengan seiras. Serupa bermaksud sama keseluruhan. Sama dari segala sudut. Itu disebut serupa dalam bahasa Melayu. Manakala seiras itu sama sebahagian, bermaksud sama dari beberapa sudut saja. Itu disebut seiras. Jadi Allah Ta'ala dengan ayat ini, Laisa kamitslihi syai', maka ternafilah. Langsung tidak ada. Sama ada yang serupa keseluruhan, serupa sebahagian, ataupun serupa hanya pada satu sudut saja. Semuanya ternafi dengan Laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah SWT. Dan ayat Quran lain yang sebanding dengan ayat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga membawa makna yang sama. Demikian juga firman Allah Ta'ala, fala tadribu lillahil amsal. Demikian juga firman Allah Ta'ala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Jadi sekurang-kurangnya ada lagi, tapi sekurang-kurangnya 4 ayat ini ia berkaitan dengan
penafian keserupaan antara Allah dengan makhluk ataupun antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini perkara yang sangat penting dalam akidah kerana gagal kita memahami perbezaan antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan manusia dengan ciptaannya, maka kita tidak mencapai tauhid yang sebenar. Tauhid yang sejati. Ya. Kata tuan guru saya, ya, bila kita belajar tauhid ini, kita mesti sampai ke satu tahap dapat membezakan antara yang qadim dengan yang baru. Selagi kita tidak dapat membezakan antara yang qadim, iaitu Allah Ta'ala, dengan yang baru, iaitu makhluk, maka kita belum bertauhid sebenarnya. Kita belum mencapai tauhid, ya, sebenarnya. Jadi itulah sangat penting. Ya. Dan orang yang tidak memahami betul-betul makna laisa kamitsli syai', orang yang tidak betul-betul memahami walam yakul lahu kufuwan ahad, orang yang tidak memahami sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hadith, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk, dan demikian juga daripada Asma'ullahil Husna Al-Quddus misalnya. Nama Allah Al-Quddus juga membawa makna yang sama, iaitu menafikan keserupaan antara Allah dengan makhluk. Jadi sesiapa yang tidak memahami, ya, perbezaan Allah daripada makhluk ini, orang tersebut menghadapi risiko, menghadapi bahaya yang sangat besar. Itu disebut oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tauhid beliau. Beliau menyatakan orang yang gagal memahami konsep perbezaan Allah dengan makhluk ni, dia terdedah pada dua bahaya sekurang-kurangnya. Pertamanya, dia berkemungkinan menjadi pengikut Dajjal. Kerana dia tak boleh beza. Bila dia lihat Dajjal itu, kan Dajjal itu lain daripada yang lain. Dajjal tu lain daripada manusia. Luar biasa, pelik. Jadi, ada yang sesiapa yang tidak gagal memahami mukhalafatu ta'ala lil hawadis, gagal memahami laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu ahad, maka orang ini berkemungkinan akan percaya dengan Dajjal, menganggap Dajjal itu Tuhan dan mengikut Dajjal. Dan yang keduanya, apabila orang itu hendak meninggal dunia, mungkin syaitan akan muncul. Ya, dengan rupa tertentu. Lalu mungkin syaitan ini, ya, dalam setengah keadaan syaitan itu berupa dengan ayah ibunya mungkin. Dalam setengah keadaan syaitan itu berupa dengan sesuatu rupa dan mendakwa sebagai Tuhan. Dan, ya, orang yang terpedaya ni kalau dia percaya itu Tuhan, dalam keadaan dia percaya itu dia mati, matinya dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik. Kama Allah Ta'ala berfirman, kama thalis syaitan idh qala lil insani kfur. Syaitan ini dia sampai ke satu tahap, dia tak akan, syaitan ni, iblis dan syaitan tidak akan berehat, tidak pernah mengambil cuti sakit, tidak pernah berehat daripada mula sampai akhir, sampai ke saat-saat akhir anak Adam itu akan keluar daripada dunia, akan tercabut rohnya. Syaitan masih lagi mencari ruang dan peluang untuk menggelincirkan. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Syaitan telah bersumpah, ya, dia akan menyesatkan anak Adam. Dia akan membalut perkara yang batil itu dengan balutan yang nampak macam perkara yang benar. Tapi intinya batil. Ya, kecuali orang yang ikhlas, orang yang dikurniai sifat ikhlas, dikurniai tauhid yang tulus. Sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah kata la yatakhallasu al-'abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Manusia tak akan dapat melepaskan diri daripada syaitan kecuali dengan sifat ikhlas. Ikhlas itu adalah tauhid yang murni. Ya. Niat yang tidak bercampur aduk, akidah yang betul, niat yang tulus.
kepada Allah SWT. Nah, jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, ya, saudara-saudari yang budiman, mestilah kita mendalami betul-betul laisa kamitsli syai'. Jadi ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, rahimahullah ta'ala berkata, wallazi yu'taqadu fi hadzal bab anna Allah jalla ismuhu fi 'azamatihi wa kibriyaihi wa malakutihi wa husna asma'ihi wa 'aliyyi sifatihi la yushbihu syai'an min makhluqatihi wa la yushabbahu bihi wa ma atlaqahu asy-syar'u 'ala al-khaliqi wal makhluqi fala tashabuha bainahuma fil ma'na al-haqiqi idh sifatul qadimi jalla wa 'azza bi khilafi sifatil makhluq. Ya, tafsir Al-Qurtubi, daripada kitab tafsir Al-Qurtubi, juzuk yang ke-16 halaman ke-8, ya. Kira-kira maksudnya yang mesti diiktikadkan dalam bab ini, ya, dalam bab laisa kamitsli syai', Allah, apa yang kita kena iktikad, iaitu Allah dalam keagungannya, kebesarannya, pemerintahannya, keelokan namanya dan ketinggian sifatnya tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Ya, apa saja yang terbayang dalam fikiran kita tentang Allah, Allah bukan seperti itu. Karena kita hanya mampu membayangkan apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita saksikan, ya, dengan mata kepala kita. Itu dapat kita bayangkan. Sebab itu saya sebut dalam kuliah terdahulu, kalau saya minta tuan-tuan membayangkan ikan duyung ataupun mana-mana hybrid creatures, mana-mana makhluk kacukan, sekerat orang, sekerat ikan, sekerat orang, sekerat kuda, tuan-tuan boleh bayangkan. Tuan-tuan dan puan boleh bayangkan, kerana kita pernah melihat kuda, ya, kita pernah melihat orang, kita pernah melihat ikan. Dan itu semua dapat kita bayangkan, dapat kita gambarkan, dapat kita khayalkan, kerana dia bersaiz, dia ada ujung, dia ada tepi, dia ada tinggi, dia ada lebar, dia ada warna. Sifat-sifat fizikal kan yang ada pada makhluk. Tapi Allah Ta'ala kita tidak pernah lihat. Dan seandainya kita lihat pun tak dapat nak kita ungkapkan. Tak dapat nak kita khayalkan, ya. Sebab itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan dalam setengah riwayat kata Imam Zunnun al-Misri yang berkata, mahma tasawwarta bi balik fallah bi khilafi dzalik. Apa saja yang terupa dalam fikiran kamu, dalam benakmu, dalam fikiranmu, dalam mindamu, maka Allah berbeza dengan apa yang terbayang, yang terkhayal itu. Sebagaimana Imam At-Tahawi rahimahullah, seorang ulama salaf, dia juga berkata dalam kitab Al-Aqidatu Tahawiyah, la tablughul awham wa la tudrikuhul afham wa la yushbihuhul anam. Dalam setengah riwayat, wa la yushbihul anam. Tak terjangkau, tak tercapai oleh sangkaan, tak terjangkau oleh kefahaman. Allah Ta'ala ni tak tercapai oleh sangkaan. Kalau kita menyangka Allah tu begini, Allah tu begitu, Allah tu lebih daripada itu. Allah tu bukan seperti itu. Ya? Tak terjangkau oleh kefahaman. Memang kita tahu Allah tu sempurna, Allah tu hebat. Tapi Allah tu lebih hebat, lebih sempurna daripada setakat yang kita tahu tu. Ya. Sebab itu Imam Syafi'i rahmatullah, walaupun Imam Syafi'i ini dikenali sebagai imam dalam bab fiqh, tetapi Imam Syafi'i, apabila kita merujuk kitab Risalah oleh Imam Syafi'i, di awal-awal kitab Risalah, kitab Risalah ni kitab usulul fiqh, Imam Syafi'i rahmatullah menyatakan wala yablughul wasifuna kunha azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu khalquhu. Yang bermaksud, orang yang cuba nak menyifatkan, nak memberikan gambaran tentang
Allah Ta'ala ni dia tak akan mampu mencapai hakikat zat Allah Ta'ala. Tak mampu ya, kerana kita sangat terbatas. Fikiran terbatas kan, pandangan terbatas, panca indera terbatas, semuanya terbatas. Mana mungkin yang terbatas hendak ia memerihalkan, hendak menggambarkan, hendak membayangkan, hendak mengetahui yang tidak terbatas. Allah tidak terbatas, kita terbatas. Jadi sebab itu yang sebenarnya kita mengenal Allah setakat yang kita mampu kenal. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Sunnah. Yang kemudiannya dihuraikan oleh ulama. Itu. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, dia kata wala yushbihul anam, ataupun dalam riwayat lain wala yushbihuhul anam. Allah tak sama dengan makhluk, ataupun dalam riwayat lain makhluk tak sama dengan Allah Taala. Inilah yang dimaksudkan ya. Dan tak perlu pun kita bayangkan Allah Taala, tak disuruh pun ya, dalam kitab Mustikah Hadis jilid 1 ada riwayat hadis riwayat Abu Shaykh, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, bagaimana makhluk ni Allah cipta kan, macam mana makhluk ni boleh ada kalau tak ada pencipta. Fikir makhluk. Kerana dengan mengenali makhluk, itulah jalan untuk mengenali Allah Ta'ala. Sebab bila kita tengok makhluk, fikiran kita akan berjalan. Makhluk ni takkan ada kalau tak ada pencipta. Mesti ada pencipta makhluk. Jadi pencipta makhluk itu, itulah Allah. Wala tafakkaru fillah. Jangan berfikir tentang zat Allah. Fatahliku, kamu akan binasa. Maksudnya akan sesat. Ya, dalam setengah kitab disebut, satu riwayat la fikrata fil Rabb, tidak boleh memikirkan tentang zat Allah Ta'ala kerana luar kemampuan akal kita. Akal kita terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Imam Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Muqaddimah menyatakan, kalau kita paksa juga akal kita akan rosak. Paksa akal kita untuk memikirkan zat Allah, akal kita akan rosak. Ya, Imam Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala buat perumpamaan, penimbang emas digunakan untuk menimbang bukit. Jahannam, rosak, punah penimbang emas itu. Kerana penimbang emas, kemampuannya hanya untuk menimbang emas, bukan untuk menimbang bukit. Maka akal pun demikian juga. Akal tak berkemampuan nak memikirkan zat Tuhan. Apa yang akal mampu memikirkan tanda-tanda kewujudan Tuhan, alam ini, makhluk ini. Sebagai tanda kewujudan Tuhan. As-san'atu tadullu ala as-sani'. Hasil ciptaan menunjukkan adanya pencipta. Hasil ketukangan menunjukkan adanya tukang. Ya. Tidak serupa Allah dalam keagungannya, kebesarannya, pemerintahannya, keelokan namanya, ya al-asma'ul husna, dan ketinggian sifatnya, as-sifatul ulia, tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Subhana man lahul asma'ul husna was-sifatul ulia. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ya. Tidak serupa sama sekali dengan makhluk, dan makhluk juga tidak serupa dengan Allah. Apa-apa yang disebut oleh syarak tentang pencipta dan makhluk. Kan dalam Quran, dalam hadis ada ayat, ada keterangan tentang Allah, sifat Allah, nama Allah. Demikian juga ada dalam hadis dalam Quran tentang sifat makhluk. Contoh kan, antara nama dan sifat Allah itu Ar-Ra'uf, Ra'ufur Rahim. Inna Allah bin nasi la Ra'ufur Rahim. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah bin nasi la Ra'ufur Rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pembelas, lagi Maha Pengasih terhadap manusia. Jadi jelas daripada ayat ni, tuan-tuan dan puan, antara nama dan sifat Allah itu Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim, yang Maha Pembelas, Maha Pengasih. Cuba kita perhatikan pula ayat yang lain pula ya. Allah SWT berfirman, laqad
ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ujung ayat tu kan ada harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur Rahim dalam ayat ini bukan merujuk pada Allah tapi merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat pembelas dan pengasih kepada orang yang beriman. Jadi kalau orang tak tahu kaedah tauhid ni, prinsip akidah ni, orang akan mengira kenapa ni ya? Allah pun Raufur Rahim, pembelas, pengasih. Nabi Muhammad SAW pun Raufur Rahim juga dalam ayat lain. Dua-duanya ayat Quran. Pembelas, pengasih juga Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah, apa-apa yang disebut oleh syarak, ya, yang ada dalam Quran misalnya, ada dalam hadis misalnya, tentang pencipta, ayat tadi yang saya baca tadi, ya, dan makhluk, ayat yang saya baca tadi, ayat kedua, pasti mengandungi makna hakiki yang tidak serupa. Maksudnya tak sama antara makna Raufur Rahim Allah dengan Raufur Rahim Nabi Muhammad SAW, tak sama. Ya, pasti mengandungi makna hakiki yang tidak serupa antara kedua-duanya, antara Allah, antara pencipta dan makhluk, kerana sifat Tuhan yang qadim, sedia, tentu berbeza daripada sifat makhluk yang baharu. Sebab itu kita selalu terjemahkan kalau nama Allah tu kan Maha Ar-Raufur Rahim tu. Raufur Rahim tu Maha Pembelas, lagi Maha Pengasih. Ada Maha. Sebab nak bezakan daripada sifat makhluk. Kalau makhluk tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Maha Pembelas, Maha Pengasih. Tetapi Pembelas dan Pengasih. Walaupun dalam bahasa Arabnya sama, tapi dalam terjemahan Melayunya kita bezakan, ya. Sebab kita boleh bezakan dengan menambah perkataan Maha. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Quran tu, lafaznya sama. Tapi lafaz sama bukan menunjukkan mesti sama dia punya makna hakiki. Tak sama. Lafaz saja sama. Makna hakiki tak mana. Peribahasa Arab kata, syattan ma baina sara wa suraya. Jauh bezanya antara bumi dengan bintang kejora, kan? Tak sama. Orang Melayu kata, jauh beza langit dengan bumi dengan langit. Itu bumi dengan langit. Itu bumi dengan bintang kejora. Allah dengan makhluk takkan sama. Kalau Allah dengan makhluk sama, bermakna Allah pun makhluk jugalah. Kalau Allah makhluk, siapa pula Tuhan? Jadi logiknya begitu. Tuhan mesti berbeza dengan makhluk. Kalau dah sama dengan makhluk, itu makhluklah juga, bukan Tuhan. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, saudara-saudari yang beriman, untuk kita memahami nama-nama Allah. Sebab ada nama-nama Allah itu yang sama dengan nama, yang sama dengan sifat Nabi Muhammad SAW, sifat Nabi Ibrahim, sifat Nabi Ayub, ya, sifat Nabi Yahya. Itu disebut oleh apa tu? Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Beliau menyebut, dia kata wa'lam anna Allah Ta'ala khassa katsiran min anbiya'ihi bi karamatin khala'aha alaihim min asma'ihi. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala telah mengkhususkan ramai daripada para nabinya, ya, dengan sifat yang diambil daripada nama Allah Ta'ala. So itu contohnya tadi, Nabi Muhammad SAW itu punya sifat Raufur Rahim. Kan Raufur Rahim tu nama dan sifat Allah, Raufur Rahim. Tapi tak sama. Sifat belas kasih manusia ni ada batas. Sifat belas dan kasih Allah tidak ada batas dan mutlak, sempurna. Nampak? Nama je sama. Sebab itu pernah ada orang timbulkan kepada saya, dia tanya, macam mana orang baca khutbah mendoakan sultan ataupun raja dengan menyebut Duli yang Maha Mulia? Bukankah yang Maha Mulia itu Allah saja?
Jawapannya samalah seperti yang ini. Sebutan tak ada masalah tapi hakikat tak sama. Kalau kita, etikad kita betul tak ada masalah kalau kita kata Allah Maha Mulia. Raja ataupun Sultan Maha Mulia. Sebutan macam sama. Sebutan kedengaran sama tapi hakikat tak sama. Kita tahu Maha Mulia Allah bagaimana. Maha Mulia Sultan Raja bagaimana. Itu nisbah kepada sesama makhluk. Bukan nisbah dengan Tuhan. Tak. Tuhan dengan makhluk tak boleh banding. Fala tadribu lillahil amsal. Jadi sebab itu kalau orang faham akidah, dia sebut dulu yang raja tu dulu yang maha mulia, sultan tu dulu yang maha mulia. Allah itu yang maha mulia. Dia tak akan sama. Hakikat, makna hakiki tak sama. Itu yang penting. Apa yang kita i'tiqad tu. Ya? Sebab kalau nak kira sebutan sama, tadi Allah Ta'ala pun Ra'ufur Rahim dalam Quran. Nabi Muhammad SAW pun Ra'ufur Rahim. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni sama je. Ya. Ada lafaz yang sama antara Allah dengan makhluk tapi makna hakiki tak sama. Bahasa Arab ke bahasa Melayu sama. Kalau orang putih pun dia kata Alexander the Great. Adakah sama kalau orang putih terjemah Allah itu the Great untuk terjemahan nama Al-Kabir? Kalau kita baca buku-buku bahasa Inggeris, buku Asmaul Husna dalam bahasa Inggeris, ada yang memberikan makna Al-Kabir itu sebagai the Great. The Majesty. Ya, the Supreme dan sebagainya. Tapi adakah sama kalau perkataan yang sama juga digunakan untuk menyifatkan makhluk? Tak sama. Allah the Great dengan Alexander the Great sama ke tak sama? Ya. Dan besar tu pula ada huraiannya. Nanti insyaAllah, dulu pun saya ada hurai kalau masih ingat. Dan insyaAllah akan datang pun saya akan huraikan. Takat ni boleh faham ke? Jelas ke? Alhamdulillah. Ya Fattah, Ya Alim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmati wa syura alaina Ramadan. Ya Arhamar Rahimin. Okey, selanjutnya Imam Qurtubi memetik kata-kata Imam Al-Wasiti. Wa qala Al-Wasiti. Jadi saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan kerana ialah kita pun maklum ya tidak semua daripada kalangan kita ni pernah mempelajari ya dan mendalami bahasa Arab. Sedangkan ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ni banyak dalam kitab-kitab Arab. Jadi sebab itu saya gunakan kuliah ni untuk menyampaikan maklumat-maklumat, keterangan-keterangan yang sangat berharga ya, yang terkandung dalam kitab-kitab bahasa Arab ni. Kaedah-kaedah sangat penting. وقال الواسطي رحمه الله تعالى ليس كذات ذات ولا كاسمه اسم ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفة صفة إلا من جهة موافقة اللفظ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة وهذا كله مذهب أهل السنة والجماعة. Tafsir Al-Qurtubi juzuk 16 ya jilid 16 halaman 9 ya. Al-Imam Al-Wasiti rahimahullah berkata mana-mana zat tidak menyerupai zat Allah. Kita pun ada zat juga. Zat ni kalau merujuk pada kita ni tubuh kita lah, tubuh kita ni zat kita lah. Jadi mana-mana zat tidak menyerupai zat Allah. Kita tak sama dengan Allah. Dari sudut ya, zat kita dengan zat Allah tu tak sama. Macam mana zat Allah? Jangan dipikirkan. Itu kata yang saya kata tadi. La tafakkaru fi khalq wala tafakkaru fi zatillah fatahliku. Jangan fikir tentang zat Allah. Sebab dia punya prinsipnya jelas. Laisa kamitslihi, tak sama. Apa yang kita fikir tu masih lagi bayangan-bayangan makhluk. Ada tubuh, ada warna, ada. Sebab itu kalau hadis yang saya baca awal tadi kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah itu indah, Allah menyukai yang indah ataupun keindahan.
Kita jangan faham hadis ni Allah ni kaca, Allah ni segak, sebagaimana kita membayangkan manusia kan. Sebagaimana kita membayangkan seorang lelaki yang segak, yang kaca. Jangan rosak akidah kita. Jangan membayangkan rupa bentuk pada Allah Ta'ala ni. Jadi indah tu apa? Inna Allah jamilun. Maksudnya Allah Ta'ala ni zat dia sempurna. Perbuatan dia, sifat dia, semua sifat yang tertinggi, sifat yang terbaik, sifat yang sempurna. Tak ada kekurangan. Perbuatannya semua baik. Sifatnya sempurna, zatnya sempurna. Itu maksud Inna Allah jamilun. Sebenarnya Allah tu indah. Keindahan itu merujuk pada kesempurnaan. Tidak ada kekurangan. Merujuk kepada keelokan, kesempurnaan. Yuhibbul jamal, dan Allah menyukai keindahan, menyukai yang indah. Ya, sebagai ulama menyatakan Allah suka kalau kita ada sifat-sifat pribadi yang mulia. Sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Pribadi yang mulia. Itu maksud hadis. Jadi mana-mana zat tidak menyerupai zat Allah. Mana-mana nama tidak menyerupai namanya. Walaupun bunyinya sama. Contohnya Nabi Muhammad SAW itu Ra'ufur Rahim. Allah pun Ra'ufur Rahim. Sama tak sama? Allah Ta'ala Al-Hadi. Nabi Muhammad pun Al-Hadi. Salah satu nama dan gelaran Nabi Muhammad SAW Al-Hadi. Yang memberi petunjuk. Tapi bukan hakiki. Baginda hanya penyebab. Sebab pemberi petunjuk yang hakiki Allah. Ada juga orang yang Nabi dakwah, Nabi sampaikan dakwah, tetapi mereka tidak dapat petunjuk kerana Allah tak bagi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kau Muhammad tak boleh memberi hidayah pada sesiapa yang kau kehendaki. Siapa yang kau kasihi, sebaliknya Allah beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Baik itu bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib. Sampai kesudah Abu Talib itu tidak bersyahadah, tidak beriman. Nabi SAW berusaha sampai saat akhir. Ia menjelang meninggal dunianya Abu Talib itu, Nabi SAW sayang Nabi SAW kepada Abu Talib. Ya. Kerana Abu Talib ni dia layan Nabi SAW, dia jaga Nabi SAW macam dia jaga anak dia sendiri, bahkan lebih lagi. Sehingga kan ada setengah kitab menyatakan Abu Talib ni kalau dia misalnya dia balik daripada pasar misalnya, kalau dia bawa makanan, dia takkan benarkan anak-anaknya menyentuh makanan tersebut selagi tidak disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Tak ada riwayat menyebutkan Abu Talib ni dibawa Nabi SAW tidur sebelah dia. Dan ketika Abu Talib pergi ke Syam, Abu Talib pada mulanya tak nak bawa Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya Abu Talib bawa Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad SAW menyatakan, pakcik, takkan pakcik nak tinggalkan saya. Ya, bila Nabi SAW tahu Abu Talib nak pergi ke Syam. Jadi Abu Talib tak sampai hati, kesian. Dia bawa Nabi Muhammad SAW bersama. Sayang dia sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi SAW sedaya upaya nakkan Abu Talib ini dapat hidayah. Cintanya, sayangnya, kasih Nabi SAW kepada Abu Talib ni sampai ke saat akhir, ya, menjelang kematian Abu Talib itu, Nabi SAW bersabda kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi Abu Talib tidak mengucap. Sebenarnya dia ajar oleh Nabi SAW. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan Abu Talib ini, tapi ini kalau kita berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, yang saya baca tadi, jelas Abu Talib itu tidak mengucap. Ya. Jadi hidayah itu Allah, pemberi yang hakiki. Pemberi hidayah hakiki. Nabi SAW pun Al-Hadi juga, tapi Nabi SAW
sebagai sebab untuk dapat hidayah. Belum tentu orang tu dapat hidayah. Ya, kalau Allah tidak mendaki, Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Ya. Mana-mana nama tidak menyerupai namanya. Mana-mana perbuatan tidak menyerupai perbuatan Allah Ta'ala. Dan mana-mana sifat tidak menyerupai sifat Allah. Kecuali dari segi kesamaan lafaz saja. Lafaz sama. Contoh tadi kan Ra'ufur Rahim. Itu lafaz yang merujuk pada sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Itu merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Tapi ayat yang saya baca tadi, itu yang mula-mula tadi itu, Innallaha bin nasi la Ra'ufur Rahim. Ra'ufur Rahim, pembelas pengasih itu merujuk pada Allah Ta'ala. Jadi lafaz sama. Lafaz yang merujuk pada Nabi SAW itu sama dengan lafaz yang merujuk pada Allah Ta'ala. Tetapi hakikat makna tak sama. Lafaz saja sama. Kena faham tu ya. Kalau kata Duli yang maha mulianya Raja dan Sultan, takkan sama dengan Duli yang maha mulianya Allah SWT. Takkan sama. Kalau orang faham akidah tak sama. Sebutan je sama. Hakikat tak sama. Mustahil untuk zat Allah yang qadim, yakni sedia punya sifat yang baharu. Mana mungkin sifat yang baharu ada pada yang qadim. Allah Ta'ala tu dia qadim. Qadim tu mana apa? Sedia tak ada mula. Kalau sifat kita ni sifat yang baru sebab sifat kita ada mula. Saya nak tanya tuan-tuan, bila tuan-tuan mula mendengar dan melihat? Bukan malam ni kan? Bila? Tuan-tuan mula-mula mendengar dan melihat. Buka surah, dalam surah Sajadah pun ada. Dalam surah Al-Mulk pun ada ya. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةَ. Bila Allah ciptakan bayi itu, ya, kemudian bayi itu lahir dalam keadaan dia ada pendengaran, ada penglihatan. Allah yang jadikan. Dalam surah Al-Insan pun ada. Banyak dalam Quran. Dalam surah Al-Insan tu Allah Ta'ala berfirman, فَجَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah jadikan sifat mendengar dan melihat. Itulah mula kita mendengar dan melihat bila kita dilahirkan tu kan. Sampailah malam ni kan kita dapat mendengar dan melihat. Allah kekalkan pendengaran penglihatan kita. Sebab itu Rasulullah SAW mengajar kita dengan doa, Allahumma mati'ni bisam'i wa basari wa ja'alhumal waritha minni. Ya Allah, tuan-tuan ya, bila sebut Allahumma ni di situ dah terangkum semua nama Allah ya. Sebab itu kalau kita berdoa tu sebenarnya kita dah menyebut nama Allah secara burung. Kalau menyebut nama Allah secara runcit ni kita sebut satu-satu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Seterusnya kan. Itu runcit satu-satu. Tapi kalau secara borongnya Allahumma tu dah borong dah. Saya dah hurai sebelum ni kan. Kata ulama, man qala Allahumma faqad Allah bi jami'i asma'ihi. Sesiapa menyebut Allahumma dia sudah menyeru Allah dengan seluruh nama. Sebab Allahumma tu dia ada dua bahagian, Allah dengan mim. Sebab itu jadi Allahumma. Allah tu merujuk pada nama zat. Mim tu dalam bahasa Arab jamak. Jamak tu macam banyak. Banyak tu merujuk pada nama-nama Allah yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Jadi sebenarnya Allahumma tu adalah intipati nama Allah. Sebab itu jangan remehkan ya. Sebab itu kita kena belajar. Bila kita belajar pun kita faham, doa, dalam doa tu dah ada intisari Asma'ullahil Husna, iaitu Allahumma. Tapi borong pun kena ada, runcit pun kena ada. Ya. Ya, bila kita berdoa pakai Allahumma, ya silakan. Tapi pada masa-masa yang lain pula kita runcit. Sebut satu persatu nama-nama Allah tu. Yang mana kata nama-nama Allah tu? Ini dia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Dan kita seru nama tu sesuai dengan permohonan kita. Kalau nak rezeki, Ya Razaq. Wahai pemberi rezeki. Wahai yang maha memberikan rezeki.
Macam tadi saya ajak tuan-tuan baca Ya Fattah Ya Alim. Wahai yang membukakan, wahai yang maha mengetahui. Supaya Allah buka kita pintu ilmu. Seru dia. Sebab ilmu tu datang pada dia. Kefahaman pun datang pada dia. Kadang-kadang kita mengaji tak faham kerana terkunci. Kefahaman itu terkunci. Jadi yang boleh buka kunci itu Allah. Sebab Allah Al-Fattah. Ya. Wa huwa khairul fatihin. Allah lah sebaik-baik yang membuka. Baik, itu ada pengalaman. Saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat ke. Kita biasa dengar kan tokoh yang terkenal Ibn Sina. Ibn Sina ni apabila dia buntu untuk menyelesaikan masalah matematik, dia tak pergi cari rokok. Ya, dia tak pergi cari pil khayal, pil ekstasi ataupun cari hiburan-hiburan yang bersifat junk food. Ya. Tapi bila dia buntu, dia buat apa? Dia pergi ke masjid, dia ambil wuduk, dia sembahyang 2 rakaat dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjukkan jalan penyelesaian matematik, masalah matematik. Dia kata sejurus lepas dia berdoa tu terus nampak Allah Al-Fattah, Allah buka. Jadi kita kalau kita belajar apa pun tak faham, kita mohon kepada Allah. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi faham pada Nabi Sulaiman, maka demikian juga Allah boleh bagi faham pada kita. Mudah-mudahan. Serulah nama dia Al-Fattah, Al-Alim, Ya Fattah, Ya Alim. Jadi balik pada tadi ya, tak sama. Mustahil untuk zat Allah yang qadim, yang sedia mempunyai sifat yang baru, sebagaimana mustahil untuk zat makhluk yang baru mempunyai sifat yang qadim. Tak mungkin Tuhan ada sifat makhluk, tak mungkin makhluk ada sifat Tuhan. Itu tak mungkin. Mustahil. Ya. Orang putih, ya, Hollywood pernah buat filem. Bruce the Almighty. Dia buatlah cerita kononnya ada satu orang ni, ya, Tuhan bagi dia kuasa, Tuhan turunkan kuasa sebagai Tuhan kepada orang ni selama 7 hari. Ini semua fantasi, ini semua Hollywood yang tak holy dah, yang tak suci. Dia boleh main-mainkan Tuhan. Tuhan dia lah yang bukan Tuhan kita. Tuhan kita maha suci. Tuhan dia bukan Tuhan sebenar, Tuhan anggapan dia tu. Kita ni nama Allah kita tak boleh main, sebab itu dalam Quran tak usah kata nak buat filem macam tu yang mempermain-main memperolok-olokkan Tuhan. Nama Allah pun kita tak boleh main-main, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tu tercicir jatuh di tempat yang kau kena ambil. Kalau nama Allah tak dekat lantai, kena letak tempat yang tinggi dan terhormat. Sesuai dengan arahan Allah Ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Pernah terjadi pada satu orang zaman dulu. Bishr nama orang dia, Bishr. Bishr ni waktu mudanya tu dia lalai, dia orang tak baik lah masa muda Bishr ni. Kemudian satu hari kan dia tengok, dia jumpa ada tulisan nama Allah tu di tempat yang kotor, tak sepatutnya. Dia ambil nama Allah tu, dia ada duit sikit. Dia beli minyak atar, beli minyak wangi, dia bubuh minyak wangi pada nama Allah tu. Dia bersihkan ya. Nama Allah tu dia bubuh minyak wangi dan letak tempat sesuai. Malam tu dia bermimpi. Dia dengar satu suara. Tapi jangan salah faham, ini bukan suara Allah ya. Dia dengar suara tu Allah yang jadikanlah suara tu. Jadi suara tu berkata, ya Allah tak bersuara ya. Allah tidak punya suara macam kita. Sebaliknya suara ni Allah yang jadikan. Bagaimana Allah berkata-kata? Wallah alam, kita tak tahu hakikat. Yang kita tahu dan kita yakin beriman, Allah tu berkata-kata. Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kalau kita dengar suara itu bukan suara Allah. Jadi Bishr ni dia dengar satu suara. Suara tu kata apa? Ya Bishr, kama tayyab tasmi la utayyiban nasmak.
Dengan engkau memuliakan namaku, aku akan muliakan namamu. Jadi kan sejak daripada itu, vision ni bila bangun tidur, dia insaf dia berubah. Jadi orang yang baik. Kesan daripada dia memuliakan satu nama Allah. Bayangkan itu baru satu nama Allah. Kalau banyak nama Allah yang kita hormati, kita muliakan. Sebab itu ulama kata, nama-nama Allah ni wajib kita muliakan. Jangan biarkan nama-nama Allah ni Sebab itu Nabi SAW bila baginda nak masuk tandas, baginda ada cincin. Pada cincin baginda tu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi tulisan tu ya, pada cincin Nabi SAW tu, dia perkataan Allah tu di atas sekali. Di tengah Rasul, di bawah Muhammad. Tapi bacanya pada bawah. Muhammad Rasulullah. Tulisan Allah tu di atas sekali pada cincin Nabi SAW. Dia ada 3 peringkat. Cincin tu kan dia, mata cincin Nabi tu, di bawah tu Rasul, di tengah, di bawah tu Muhammad, di tengah tu Rasul, di atas tu Allah. Maknanya Allah, Rasul, Muhammad. Tapi bacanya Muhammad Rasulullah. Dan cincin tu bila Nabi SAW masuk, tanda baginda tak bawa masuk, baginda letak di luar. Kerana memuliakan nama Allah. Itu diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu orang yang paling menghayati nama Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Jangan remehkan Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Allah kerana Nabi Muhammad SAW. Baginda tu jadi sebab, jadi laluan. Ya. Sebab itu kita kena hormati baginda, kita kena sayang, kasih, cinta. Dah tentulah beriman ni. Walaupun kita belajar semua Allah senang. Tetapi kita jangan lupakan Nabi Muhammad SAW. Kerana baginda lah sumber asma Allah senang tu kita tahu. Ya. Jadi Bishr ni tadi, dia berubah dengan sebab puncanya kerana dia muliakan satu nama Allah. Sebab itu Imam Al-Qushairi rahimahullah menyebut dalam kitab dia kata man arafa asma Allah hasun asmu fid dunya wal akhirah. Siapa mengenal nama-nama Allah, bukan mengenal saja. Dia memahami, dia menghormati, dia memuliakan nama Allah tu, akan harumlah namanya, akan harumlah dia namanya di dunia dan di akhirat. Maksudnya dia akan mulia dunia dan akhirat. Orang yang menghina nama Allah dalam di dunia lagi Allah Ta'ala. Ini ada satu kisah tuan-tuan dalam tafsir. Kalau tak silap saya tafsir. Bukan dalam tafsir, dalam buku lah, dalam buku. Buku tu berjudul Aqibatul Zalimin, akibat orang yang zalim. Jadi ada satu orang pemuda ni. Ini saya ingat mungkin kisah ni berlaku tahun 50-an ke 60-an. Tapi bukan zaman sekarang lah. Zaman waktu pahaman komunis berkembang. Komunis ni mereka tak percaya pada Tuhan. Mereka menafikan ketuhanan. Jadi ada satu orang pemuda ni, ia terpengaruh dengan pahaman komunis dan etis ni. Dia mencabar kawan-kawan dia. Dia kata kalau sungguh Allah tu ada, biar Allah matikan aku sekarang. Dia cakap macam tu. Kalau sungguh Allah tak ada, nampak dia menghina Allah, dia memperolok-olokkan Allah. Dia kata kalau Allah tu ada, betul-betul Tuhan tu ada, Allah tak ada, kenapa dia tak matikan aku sekarang? Matikan aku sekarang. Tengok-tengok tak mati. Lagi bangga lah dia, lagi sombong dia. Lagi angkuh dia kata, tengok aku dah kata dah. Tuhan tu tak ada, kalau dia ada dah tentu dia matikan aku bila aku cabar tadi. Tuan-tuan tahu tak apa yang jadi pada pemuda ni? Sebab itu dalam Quran ada satu ayat. Innal ladzina yuhadduna Allah ulaika fil azallin. Orang yang menentang Allah ni mereka akan termasuk dalam golongan yang terhina. Allah hina kan. Apa jadi kat pemuda ni?
Kalau dalam doa kunut tu ada bacaan wala ya'izzu man 'adait. Takkan mulia orang yang Allah musuhi. Dah kalau dia musuhi Allah, Allah musuhi dia. Allah balas dia. Allah kan al-muntaqim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami benar-benar akan membalas orang yang jahat. Jadi apa jadi pada pemuda ni? Dia balik rumah. Pemuda ni dia belajar kat universiti tak silap ya. Jadi bila dia balik cuti, dia balik rumah keluarga dia, rumah mak bapak dia. Keluarganya dah bersiap nak makan ni. Pemuda ni tak muncul-muncul daripada bilik. Rupanya pemuda ni dia masuk bilik air. Bila lama tak muncul-muncul ke meja makan, keluarga pun pergi turutlah apa hal ni. Tengok-tengok dah mati di bilik air. Bila dibuat postmortem, bedah siasat, rupanya pemuda ni mati akibat lemas. Macam mana dia boleh lemas? Kerana air masuk dalam telinganya. Bila buat postmortem, punca lemas tu air masuk dalam telinga. Dia nak tanya tuan-tuan, sepanjang hayat tuan-tuan pernah dengar tak orang mati lemas kerana air masuk telinga? Tapi kalau tuan-tuan nak cuba pun boleh ya. Lepas habis kuliah ni kan, pergi kat bilik air kan masuk air dalam telinga. Masuk banyak-banyak. Mati tak? Mati lemas tak? Tuan-tuan tahu tak, ada satu binatang dalam dunia ni, kalau air masuk dalam telinga, dia mati lemas. Apa binatang tu? Keldai. Nampak Allah hinakan cara mati pemuda yang menafikan kewujudan Tuhan. Yang mencabar Tuhan. Tuhan matikan pemuda tu sebagaimana matinya keldai. Hina lah, mati hina. Di dunia ada Allah Ta'ala tunjuk. Sebab itu, kita kena muliakan Allah. Satu bertanda kita muliakan Allah ni, kita memuliakan nama dia. Sebab nama tu menunjukkan Allah. Walaupun sekadar nama, sekadar tulisan, jangan hina, jangan. Kalau nampak nama Allah tu jatuh, kena ambil. Dan dalam Quran kan banyak nama-nama Allah. Jadi kalau Quran tu ada kat lantai, angkat ambil. Kalau lepas baca Yasin, jangan letak naskah Yasin tu ada lantai. Sebab dalam surah Yasin tu ada nama-nama Allah. Jadi kita bukan saja menghormati ayat Quran, tapi juga menghormati nama Allah yang dalam ayat Quran tu. Ya. Itulah tanda kita akur dengan arahan Allah. Sabihisma rabbikal a'la. Dan itulah tanda kita cinta kepada Allah, sebab kita hormat. Kita tahu Allah itu Tuhan yang zat yang maha mulia. Jadi kita ni belajar tak cukup, kita kena beramal dengan apa kita belajar. I'tiqad demikian ialah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu Allah tak sama dengan makhluk, walaupun lafaznya sama, lafaz namanya, lafaz sifatnya sama. Tapi hakikat tak sama. Tuan-tuan, saya ada sedikit pengalaman tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan berkait dengan tadi tu. Allah yarham tuan guru saya. Salah seorang tuan guru saya. Dia macam saya dengan tuan-tuan jugalah. Kan tuan-tuan, bila saya nak ajar tuan-tuan, saya bagi risalah ni kan untuk tuan-tuan baca, tuan-tuan nak print nanti pun boleh, tak ada masalah. Cuma sebab kita ni kelas kita bukan face to face. Jadi saya tak boleh nak bagi kertas lah. Kalau face to face, saya boleh bagi kertas. Yang ni tuan-tuan kena print sendiri lah kalau nak print. Jadi waktu saya mengaji dulu, salah seorang tuan guru saya ni, dia baik, tadi ada soalan macam mana nak bakar Quran lama yang ada mengandungi nama Allah tu. Dia ada kaedah dia. Iaitu kita kena dengan kaedah bakar tu tujuannya supaya hilang tulisan tu tak nampak. Kemudian abu tu kan ditanam di tempat yang tak ada orang lalu ataupun dibasuh abu tu ya sampai hilang. Dia ada kaedah dia. Nanti insya-Allah mungkin saya akan tentu dalam kuliah yang akan datanglah secara khusus supaya jangan ada nampak tulisan tu kan.
Jadi kan tuan guru saya ni dia pesan apa bahan-bahan yang dia bagi ni. Dia kata kalau nak putus stik jangan putus stik kedai Cina. Sebenarnya bukan kedai Cina. Kedai Cina tu maksudnya kedai bukan Islam lah. Sebab Cina ada juga Cina yang Muslim. Saya memang ingat pesan tok guru saya tu. Jangan putus stik dekat kedai Cina. Maksudnya kedai bukan Islam. Satu hari saya terlupa. Saya nak cepat putus stik. Saya nak bagi kuliah. Saya singgahlah mana kedai saya dan kedai tu kedai orang bukan Islam. Putus stik kan. Bila dia putus stik, sangkut. Bila sangkut, dia buka mesin tu, dia nak ambil kertas yang sangkut. Pada kertas tu masih ada lagi tulisan tu, walaupun tak penuh. Tapi ada tulisan nama Allah dalam tu. Jadi dia nak buang kertas tu dalam bako sampah. Saya cepat-cepat. Saya cakap, nanti. Bagi kertas tu sama saya, bagi sama saya. Sebab ada nama Allah itu. Baru saya ingat pesan guru saya. Itulah akibatnya kan pesanan guru kita yang betul tu kita kena akur, kita kena ikut. Yang mudah-mudahan. Sama juga ya, sama ada dalam kertas ke dalam surah Al-Khabar ke. Kalau ada nama Allah Ta'ala, kalau ada nama Allah. Kita tak boleh pijak ataupun tak boleh kotorkan. Ya. Kita kena selesaikanlah dengan cara-cara yang boleh menghilangkan kesan tulisan tu. Kalau boleh simpan. Kalau tak boleh simpan, dah uzur sangat kertas tu. Ia dah usang sangat. Dah apa nama ni, dah lerai, dah relai. Ya dah apa tu, dah rapuh, dah reput. Kita boleh musnahkan dengan cara yang menghilangkan sampai hilang tulisannya. Dan tak dipijak-pijak orang. Dia cara bakar lah. Dia sekarang ni ada pusat-pusat pengumpulan buku-buku agama, Quran. Kalau kita boleh serah, kita serah situ. Dia buat pelupusan, dipanggil pelupusan ikut kaedah syarak. Jadi tak adalah terhina nama Allah ayat Quran tu. Ya. Tapi kalau tak pun kita boleh buat sendiri. Ya, dibakar kemudian sampai hilang dia punya tulisan tu, sampai tak nampak tulisan. Kadang-kadang bakar pun tapi bila dia tak hancur, nampak lagi tulisan tu. Ni sampai hilang tulisan tu. Tapi kalau boleh simpan, buat apa dibakar? Simpanlah. Simpan, letak tempat yang terhormat. Ya. Yang sesuai. Jadi itulah tuan-tuan. Betul apa yang guru saya cakap. Rupanya ada sebab dia cakap begitu kerana dalam Quran ada satu ayat. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Semuanya dia, ini orang kafir. Dia tidak beriman dengan Tuhan Yang Maha Agung. Sebab itu dia tak mengagungkan, dia tak ada rasa apa-apa. Dia nak ponyok kertas tu nak buang. Kita kena ada sensitif lah. Ya. Dengan perkara macam tu. Baik. Okey, yang terakhir sekali malam ni, saya nak baca. Alhamdulillah yang ni selesai. Saya nak baca risalah satu lagi ni. Tajuknya Penghayatan Asma'ullahil Husna. Nah, ini tuan-tuan, kalau kita ada keraguan tentang akidah, keraguan tentang ketuhanan, kadang-kadang kita duduk seorang-seorang kan, tambah waktu PKP tak? Menung. Kadang-kadang terfikir, kita ni Allah cipta, Allah ni pula siapa cipta? Kadang-kadang terfikir macam tu. Ini adalah hadis sebut. Syaitan tu mari, datangkan was-was. Hadza khalaqallahu khalqa. Faman khalaqallah. Allah cipta makhluk, siapa pula cipta Allah? Jadi timbul keraguan. Ataupun Tuhan ni tak dapat dilihat. Seeing is believing. Nak lihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan tak dapat dilihat. Allah tak dapat dilihat. Tak percaya. Etis kan? Jadi kalau ada keraguan yang semacam itu, amalkan ayat. Ayat dia tuan-tuan, surah Al-Hadid, ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Bukan dibacalah dengan difahami dia punya makna, dia punya maksud, dia punya
akidah dia tu ya. InsyaAllah mudah-mudahan was-was itu akan hilang. Ya, kalau tak hilang sekaligus pun sedikit demi sedikit akan hilang keraguan itu dengan kita membaca dan mendalami makna ayat. Ya. Kita pun boleh baca, boleh amalkan. Kalau tak ada keraguan pun boleh amalkan supaya kita bertambah-tambah lagi keyakinan kita. Memang kita yakin tapi keyakinan tu kan ada tahap-tahapnya. Ya, ada ilmul yaqin kepada ainul yaqin kepada haqqul yaqin ya. Baik, penghayatan Asma Allah Husna untuk menghilangkan keraguan dalam akidah. Mengenali dan menghayati makna 4 nama Allah. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin dapat mendatangkan kesan yang besar untuk menghilangkan keraguan. Demikian menurut pendeta umat ini iaitu Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faqad akhraja, ini dah saya petik dari kitab ya. Faqad akhraja Abu Dawud an Abi Zumail qala sa'altu ibn Abbas radhiyallahu anhuma faqultu ma syai'un ajidu fi sadri qala ma huwa qultu wallahu ma atakallamu bih faqala li asyai'un min syakkin qala wa dhahika qala ma naja min zalika ahadun qala hatta anzala Allah ta'ala fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Surah Yunus ayat 94. Faqala li idza wajadta fi nafsika syai'an faqul wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Baca ayat ni ya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat 3. Abu Daud menyampaikan riwayat daripada Abu Zumail yang berkata, aku bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apakah perasaan yang aku alami dalam hatiku? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apakah perasaan itu? Aku berkata, demi Allah, aku tidak mahu berbicara tentangnya. Ibn Abbas lalu bertanya kepadaku, adakah perasaan itu berupa keraguan? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lalu berkata, tiada seorang pun yang selamat daripada keraguan. Semua orang akan terdedah kepada keraguan. Keraguan tu boleh muncul dalam hati kita. Beliau mengatakan ini sambil tertawa. Ibn Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan bahawa hingga Allah SWT menurunkan firman-Nya ayat tadi ya, yang bermaksud, maka jika kamu wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang wahyu yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi kepadaku, jika kamu berasa ragu-ragu dalam hatimu, maka bacalah firman-Nya, firman Allah tadi, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin, dan dia maha mengetahui segala perkara. Jadi al-awwal itu bermaksud Allah sedia wujud tanpa permulaan. Al-akhir bermaksud Allah kekal wujud tanpa kesudahan. Al-zahir bermaksud kesan perbuatan Allah dapat dilihat oleh mata dan oleh mata hati dan mata kasar. Alam ni kan, makhluk ni, termasuk diri kita ni kan, ini kesan perbuatan Allah. Bukankah Allah yang cipta alam ni? Jadi alam ni adalah kesan perbuatan Allah. Memang Allah tu kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Tapi kesan perbuatan Allah tu dapat kita lihat dengan mata hati dan mata kasar. Mata kita melihat alam, kan alam ni kesan ciptaan Allah. Dan hati kita akan sampai kepada satu keyakinan, alam ni tak akan jadi sendiri. Mesti ada yang menjadikan alam tu Allah. Kerana tak ada yang jadi sendiri. Al-adam la yaf'alu syai'an. Yang tak ada tak boleh buat apa-apa.
Ya. Sebab itu dalam Quran Allah SWT berfirman am khuliqu min syai'in am humul khaliqun. Yang bermaksud adakah makhluk ni wujud tanpa pencipta atau adakah makhluk tu sendiri yang mencipta diri mereka. Quran tanya kita supaya kita berfikir secara logik. Kemungkinan yang pertama apa dia? Manusia wujud tanpa pencipta. Ini akal tak boleh terima. Kalau kita kata meja ni wujud tanpa tukang, tanpa pembuatnya, kan kita tak boleh terima. Jadi takkan meja ni tak boleh jadi sendiri, kita pula boleh jadi sendiri, mana mungkin. Sebab kita pun makhluk, meja ni pun makhluk. Mesti ada tukang, mesti ada pembuat. Kalau meja ni ada tukang, ada pembuat. Kita pun ada yang tukang kita, pembuat kita. Maksud saya tukang tu yang mencipta kita, yang membuat kita. Jadi yang pertama tu tak logik. Manusia wujud tanpa pencipta itu tak logik. Ya, sejadah terbentang tanpa orang yang membentang tak logik. Makanan terhidang tanpa orang yang menghidang tak logik. Pintu terbuka tanpa ada yang membuka tak logik. Pintu tu asalnya kunci, kemudian terbuka. Tak logik kalau tak ada yang membuka. Tak logik matahari itu bergerak sendiri kalau tak ada yang menggerakkan. Itu kaedah akal yang simple. Kemungkinan yang kedua, jadi maknanya ternafi yang pertama tu. Maksudnya mesti ada pencipta. Kemungkinan yang kedua apa dia? Makhluk tu sendiri yang mencipta diri dia. Itu tak logik. Sebab al-adam la yaf'alu syai'an. Yang tak wujud, macam mana dia nak wujud? Dia nak mewujudkan diri dia sebab dia tak wujud. Yang tak wujud nak mewujudkan diri dia. Macam mana? Akal tak boleh terima. Jadi kalau kedua-dua kemungkinan ni tak boleh terima, maka kemungkinan mana yang boleh diterima? Tentulah ada yang mencipta, yang menjadikan. Dan jawapannya Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta dia sesuatu. Mesti ada Tuhan yang mencipta. Jadi bukan mesti kita lihat ya, baru kita nak percaya. Al-awwal bermaksud Allah sedia wujud tanpa permulaan. Al-akhir bermaksud Allah kekal wujud tanpa kesudahan. Al-zahir bermaksud kesan perbuatan Allah dapat dilihat oleh mata kasar dan mata hati. Kita yakin dengan mata hati kita, Allah pencipta alam. Alam ni dicipta oleh Tuhan. Mata kita lihat, kemudian fikiran kita berjalan. Ya. Maka sampai pada kesimpulan, itu yang Buya Hamka cakap. Pak Hamka. Dia kata kita pergi tepi pantai, kita tengok ombak bergulung-gulung. Fikiran kita berjalan. Macam mana boleh jadi ombak? Fikiran berjalan cari sebab. Oh, kerana ada angin. Fikiran berjalan lagi. Macam mana boleh ada angin? Oh, akhirnya baru jumpa sebab. Kerana adanya tekanan udara panas. Udara sejuk, udara panas, dia menyebabkan timbulnya angin. Kemudian fikiran berjalan lagi. Macam mana boleh adanya udara panas ni? Tekanan adanya udara panas ni puncanya daripada mana? Akal fikir lagi, cari lagi. Oh, matahari. Kemudian akal fikir, macam mana matahari boleh ada? Maka hujungnya tentulah Allah. Sebab matahari itu takkan ada kalau tidak Allah cipta. Daripada tengok ombak tadi, akhirnya kesimpulannya Allah juga. Ujung-ujungnya Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini antara dalil ayat Quran yang disebut oleh Imam Ibn al-Arabi al-Maliki. Dalam kitabnya boleh membahaskan sifat qadim. Allah itu sedia. Sebab kalau kita nafikan Allah tu tidak sedia, bermakna dia ada mula. Bila kita nafikan sifat qadim, kesannya apa? Akan berlaku tasalsul dengan daur dan tasalsul. Tasalsul ni bermaksud dia tak. Sebab bila kita nafi sifat qadim, bermakna ada mula. Tuhan ni ada mula. Maknanya A ni diciptakan. Kita kata A ni Tuhan. Tapi sebab kita nafi qadim tadi, Tuhan tidak bersifat qadim, bermakna A ni ada mula. Siapa cipta A? B. Oh dah kalau gitu, maknanya A bukan Tuhan lah, B Tuhan.
Tapi sebab B ni juga Tuhan yang tidak qadim. Sebab kalau kita nafi sifat qadim, bermakna B ni pun ada mula. Siapa cipta B? C. Maknanya B pun bukan Tuhan lah. B ni macam Tuhan, tapi bila dikaji-kaji, oh bukan Tuhan. Sebab dia dicipta. Yang mencipta dia lah Tuhan. Iaitu C. C lah Tuhan. Tapi oleh kerana kita kata Tuhan tidak qadim, maknanya C pun ada mula. Siapa cipta C? D. Maknanya C bukan Tuhan, D Tuhan. Tak habis-habis. Tak sampai bila-bila tak habis. Itu panggil tasalsul. Itu kesan bila kita nafikan qadim. Ataupun daur. Daur ni dia berpusing. A Tuhan. Tapi Tuhan tidak qadim, maknanya dia ada mula. Ada yang mencipta dia. Siapa cipta? B. Maknanya A bukan Tuhan, B Tuhan. B ni Tuhan, dia ada mula sebab dia bukan qadim. Bermakna dia diciptakan juga oleh sesuatu. Siapa cipta dia? C. Maknanya B bukan C Tuhan. C ni pula, dia Tuhan yang bukan qadim, yang tidak qadim. Maknanya dia ada mula. Siapa cipta dia? A. Tapi A tadi dicipta oleh B. B dicipta oleh C. C oleh A. Berpusing-pusing. Macam Tuhan tapi bukan Tuhan. Macam Tuhan bukan Tuhan. Maknanya tak ada Tuhan. Mustahil tak ada Tuhan. Kalau yang tadi bersama-sama mengantai-rantai tasalsul pun tak ada Tuhan. Kalau berpusing-pusing pun tak ada Tuhan. Mana boleh tak ada Tuhan? Alam ni ada. Kalau begitu, Tuhan ni mesti qadim. Bukan baharu. Ya. Tak ada. Ujung-ujungnya mesti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ujungnya mesti Tuhan. Tengok ombak, ombak punca daripada angin. Tengok angin, angin punca daripada tekanan udara panas. Udara panas daripada matahari. Matahari jadi sendiri. Tak? Allah. Ujungnya mesti Allah. Kalau kita kata pokok durian yang ada di tepi rumah kita sekarang ni, pokok mempelam yang ada di tepi rumah kita ni, daripada mana pokok ni? Mungkin orang boleh jawab daripada pokok sebelumnya. Benih. Okey, tak apa. Pokok sebelum tu daripada mana? Pada pokok sebelum. Okey, tak apa. Pokok sebelum tu daripada mana? Pokok sebelum. Tak apalah, susullah selagi boleh. Sampailah pokok yang pertama wujud di alam ini. Pokok yang pertama tu datang dari mana? Tadi boleh kita jawab pokok ni daripada pokok ni, benih daripada pokok ni, benih. Pokok yang pertama tu daripada mana datang? Sebelum ada pokok-pokok yang lain. Itu yang dalam hadis sahih Allah Taala Rasulullah SAW sabda wa khalaqash syajara yaumal itsnin. Mula-mula pokok ni Allah cipta pada hari Isnin. Itulah pokok utama sebelum ada pokok yang sekarang ni. Ujung-ujungnya mesti Allah juga. Allah yang mencipta. Pokok yang pertama tu Allah. Hakikatnya pokok sekarang ni pun Allah cipta. Bukan saja pokok pertama. Cuma mata kasar kita nampak pokok ni benih pokok. Pokok ni benih pokok. Tak nampak Allah dengan mata kasar. Tapi dengan mata fikir pun kita nampak. Allah. Pokok ni takkan ada. Petani tak. Pokok ni bukan tumbuh sendiri. Mana ada pokok tumbuh sendiri. Ya. Sebab pokok ni dia perlukan zat, dia perlukan makanan, dia perlukan air, dia perlukan baja. Dia tak jadi sendiri, semua tu ada yang menjadikannya. Yang menjadikannya Allah Ta'ala. Sebab itu kalau dalam Asma Allah Husna, ada sebahagian ulama mengatakan salah satu nama Allah, ini jarang kita tahu ni. Salah satu nama Allah, Asma Allah Husna, Falikul Habbi wan Nawa. Ini pun nama Allah menurut sebagian ulama. Sebab ada dalam hadis. Falikul Habbi wan Nawa. Falikul Habbi wan Nawa ni Allah yang maha memecahkan biji benih itu tumbuh jadi pokok. Kan kelapa tu macam mana tiba-tiba dia boleh keluar tunas. Akhirnya pecah tempurung keluar anak pokok jadi besar. Benih apa pun macam tu kan. Pecah. Siapa yang pecahkan sehingga dia tumbuh tu? Allah. Itu salah satu asma Allah sana, Falikul Habbi wan Nawa, yang maha memecahkan, menerbitkan tumbuhan daripada benih. Allah. Sebab itu ulama kata kalau tak ada ujung, kalau kita nafikan Allah tu qadim dengan maksud Allah tu ada mula, akan jadi tadi tasalsul ataupun daur, tak habis-habis Tuhan. Ini macam Tuhan tapi bukan. Ini macam Tuhan tapi bukan Tuhan.
Itu yang ulama kata ma yatasalsal yatahassal. Kalau dia bersambung-sambung macam tu, setiap kali ni bukan Tuhan. Mula Tuhan itu bukan Tuhan. Mula Tuhan bukan Tuhan. Dia tak akan ada Tuhan kalau macam tu. Sedangkan alam dah ada. Bila alam ada bermakna mesti ada Tuhan. Kalau begitu tentulah tidak tasalsul, tentulah tidak daur. Tentulah Tuhan tu sedia. Jadi itu dapat kita fahami bila kita mendalami ayat ni. Itu sebab ayat ni boleh hilangkan keraguan kita. Az-zahir bermaksud kesan perbuatan Allah dapat dilihat oleh mata hati dan mata kasar. Dan satu lagi, sebenarnya ada banyak makna, tapi antara makna yang dihuraikan oleh ulama ialah Allah, kesan perbuatan Allah dapat dilihat oleh mata hati dan mata kasar. Dan satu lagi makna, dia menguasai segala makhluk. Allah menguasai segala makhluk. Semua makhluk tertakluk kepada kuasa Allah, kehendak dan kuasa Allah. Al-batin bermaksud zat Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Tapi dapat kita rasakan dalam hati kita. Dapat kita rasa kewujudan Allah tu. Dengan melihat tanda-tandanya kewujudan alam ni kan. Kita meyakini dengan hati kita. Allah itu wujud. Allah itu esa. Allah itu perkasa, berkuasa. Dalam hati kita. Bila kita lihat alam ini, bila kita kaji alam, kita kaji nama-nama Allah. Sungguh pun zatnya tu tak dapat dilihat oleh mata kasar. Tapi dapat dirasa kewujudannya tu dalam hati kita. Menerusi mata hati, mata fikir kita. Dan dia mengetahui segala perkara tersembunyi. Apa yang dalam jiwa kita, hati kita, lintasan tu Allah tahu semua. Tak dapat kita suruh daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Ta'ala, amalkanlah ya. Jangan pula tuan-tuan kata saya tak ada penyakit keraguan ni. Tak, supaya demi kemantapan akidah kita, eloklah kita amalkan ayat ini. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya, jadikan selalu bacaan kita. Dan ini juga sebagian ayat Quran. Bermakna bila kita membaca ni, kita membaca Quran sekaligus kita menyebut nama Allah. Dan memang nama-nama Allah itu terkandung dalam Quran. Dan ayat-ayat Quran itu adalah huraian kepada nama-nama Allah. Jadi sekadar itulah malam ni. Kalau ada soalan silakan. Kalau kita dah memang hafal ayat tu, ayat Quran, ni ada soalan tentang apa tu ayat Quran kan. Kalau kita dah memang hafal ayat tu, dah jadi amalan kita, macam Qul Allahu Ahad, macam Fatihah, macam Qul Allah, surah Al-Ikhlas, ayat kursi, tak ada masalah, kita boleh baca walaupun kita dalam keadaan uzur. Boleh baca. Sebab itu dibenarkan oleh syarak. Bila Allah benarkan, kita boleh buat. Tapi kalau bukan wirid kita, saja kita tempah nak baca ayat Quran, ambil mashaf dalam keadaan kita tak suci, itu barulah termasuk dalam makna melanggar larangan Allah Ta'ala tu. Kalau kita memang dah hafal, dah wirid, kita baca tak ada masalah. Ya, sebab itu dibenarkan oleh Allah SWT. Diizinkan oleh syarak. Allah. Oh, menyebut Allah tak ada manfaat. Ada manfaat. Siapa kata tak ada manfaat? Tuan-tuan dan puan tahu tak? Sayyidina Bilal bin Rabah, dia ada beberapa riwayat. Bila Sayyidina Bilal tu disiksa, ada sebahagian riwayat menyatakan Sayyidina Bilal sebut Ahad. Ahad pun nama Allah, sifat Allah juga. Ada satu riwayat lagi kata bila Sayyidina Bilal tu disiksa, dia sebut Allah. Sia-sia ke Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal ni dia bakal ahli syurga. Kalau amalan dia tak betul, macam mana dia bakal ahli syurga? Tuan-tuan cari riwayat tentang Sayyidina Bilal. Dan riwayat ni, ya, bukan riwayat yang palsu. Riwayat yang kuat. Sayyidina Bilal tu, bahkan masyhur kita tahu Sayyidina Bilal kan bila dia diseksa oleh tuan dia, terpaksa dia murtad. Dia ada riwayat yang kata dia sebut Ahadun Ahad. Ada riwayat sebut dia
Ada riwayat menyatakan dia sebut Allah, Allah, Allah. Sayyidina Bilal tu Nabi sangat kasih Sayyidina Bilal, dan Nabi menyatakan Sayyidina Bilal ni dia bakal ahli syurga. Sampai terompahnya tu kan dengar ketuk apa tu bunyi terompah dia, bunyi sepatu dia dalam syurga. Takkan Sayyidina Bilal apa ni ahli syurga, bakal ahli syurga, amalannya tak betul ke tak? Itu jawapan ceringkal lah sebenarnya. Kalau kita baca dalam Quran memang jelas. Qul id'u Allah bid'ur Rahman. Katakanlah, wahai Muhammad, hendaklah kamu seru Allah. Kalau orang mengaji bahasa Arab, ud'u Allah tu bermaksud kita boleh sebut Allah, Allah saja. Saya dah hurai sebelum ni, nak sebut Allah saja boleh, ya Allah boleh. Ya. Allahumma, ya Allah, Allah, ya Allah, Allahumma, lahumma boleh. Kalau kita nak seru, dia ada ya Allah, ya Allah, Allahumma ataupun lahumma. Itu cara nak menyeru yang nama Allah tu. Kalau nama yang lain tu ya Rahman, ya Rahim. Dan kalau kita tak sebut ya pun termasuk dalam makna zikir nama Allah. Bila kita sebut Rahim, Rahim, Rahim ataupun Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim ataupun ya Rahim, ya Rahim. Demikianlah ikut guru kita. Ya, menurut keterangan guru kami macam itulah. Ya, cara nak berzikir dengan nama Allah ni ada 3. Sama ada kita sebut contohnya Rahim, Rahim, Rahim ataupun Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim ataupun Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Tak ada masalah zikir tu dengan nama lafaz mufrad dia panggil. Zikir mufrad Allah, Allah, tak ada masalah, boleh. Memanglah segala-galanya Allah jadikan. Segala perbuatan yang baik, perbuatan manusia yang baik dan buruk tu Allah jadikan. Tetapi dalam adab kita bercakap, kita tak boleh. Quran ajar apa dalam Quran? Quran kata, ma asabaka min musibatin fabima kasabat sayyidikum. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Perkara baik yang melanda kita, yang berlaku pada kita, itu daripada Allah. Perkara buruk yang melanda kita, itu daripada diri kamu, akibat kita, akibat perbuatan kita. Itu adab. Tambah kalau cakap depan TV, itu tak beradab cakap macam tu. Yang boleh cakap Allah jadikan semua perbuatan Allah jadikan, perbuatan baik, perbuatan jahat, itu yang boleh sebut begitu bila kita mengajar ilmu tauhid. Orang yang mengajar ilmu tauhid dia boleh terang macam tu. Tapi kalau bercakap dengan kawan-kawan, bersembang, temu ramah, mana boleh kita cakap macam tu, adab. Adab dengan Allah tu tak ada. Allah mengajar kita adab. Dalam Quran Allah ajar kita adab. Sebab itu kalau kita baca apa nama ni, Allah sebut dalam Quran, wa idza maritu fa huwa yashfin. Nabi Ibrahim kata, dan bila aku sakit dia menyembuhkan aku. Yang menjadikan Nabi Ibrahim sakit siapa? Allah. Tapi Nabi Ibrahim tak kata Allah menjadikan aku sakit. Nabi Ibrahim kata dia menyembuhkan aku, tapi yang sakit dia tak sandar pada Allah. Walaupun hakikatnya sakit pun Allah jadikan, sembuh pun Allah jadikan. Tapi adab. Orang kalau tak ada adab ni, kalau betul-betul dia kenal Allah, dia akan jaga adab dengan Allah. Orang yang kenal Allah ni, dia akan jaga adab dengan Allah. Bila kita bercakap pun kena ada adab. Sebab Allah ajar kita adab. Sandarkan yang baik-baik kepada dia. Yang buruk-buruk, sandarkan pada diri kita. Nafsu kita. Kelalaian kita, kesilapan kita, kelemahan kita. Walau hakikatnya Allah Ta'ala buat. Dia kalau orang macam ni, zaman Sayyidina Umar dulu, minta maaf cakap lah, dia dah pang kasih. Sebab bila kita pang, tapi tuan-tuan jangan pang orang macam ni ya. Tak boleh lah, salah si kena undang, nanti kena saman. Watak Sayyidina Umar ni, dia watak berani, watak hebat, watak gagah.
orang tak berani Sayyidina Umar. Kalau orang macam ni cakap, Sayyidina Umar akan pukul dia. Dan kalau orang tu jawab, kenapa pukul aku? Dia boleh jawab, ini perbuatan Allah. Kalau dia kata dia berzina ni, Allah yang jadikan. Ni aku pukul kau apa Allah jadikan? Apa dia nak jawab? Terkena batang hidung kan. Kalau dia boleh cakap, perbuatan zina ni Allah yang jadikan. Okey, sekarang ni kita pukul dia. Pukul ni Allah yang jadikan. Bukan saya buat, bukan saya pukul Allah. Kadang-kadang ada orang ni kena jawab macam tu. Tapi janganlah buat macam tu. Ini saya nak bagi kefahaman. Nak bagi kefahaman kan. Maksudnya adab. Bila kita bercakap ni kena adab. Sebab itu ulama kata tak boleh kita sandarkan buruk-buruk tu kepada Allah kecuali bila mengajar ilmu tauhid. Kalau rancangan apa tu talk show dalam TV tak boleh, sembang-sembang tak boleh. Adab. Ya. Sebab itu orang yang kenal Allah Taala, dia nak berunjuk kaki arah kiblat pun dia. Walaupun bukan Allah tu secara fizikal. Allah tu bukan berada secara fizikal di arah kiblat. Tapi sebab kiblat tu lambang kepada kita menyembah dia. Kan? Jadi sampaikan kalau orang yang kenal Allah ni, ahli sufi, dia tak menghadap kaki di arah kiblat. Melonjor arah kiblat. Itu adab. Sebab itu dia bermula dengan adab. Man tahawana bil adab, uqiba bihirmanis sunan. Wa man tahawana bis sunan, uqiba bihirmanil faraid. Wa man tahawana bil faraid, uqiba bihirmanil ma'rifah. Siapa meremehkan adab, lama-lama yang sunat dia akan tinggal. Siapa meremehkan yang sunat, lama-lama dia akan meremehkan yang wajib. Siapa meremehkan yang wajib, lama-lama dia akan tercabut makrifah daripada dia. Sebab itu ahlullah, orang yang kenal Allah ni, wali-wali Allah, mereka sangat menjaga adab. Adab dengan Allah. Nak bercakap apa ada adab. Itulah saya punya ulasan saya. Mudah-mudahan Allah, kita bukan benci pada orang tu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, kita benci apa yang Allah benci. Apa yang Allah tidak suka, kita tidak suka. Tetapi dalam masa yang sama, apa yang disebut tu Allah bertentangan dengan apa yang Allah nak. Jadi kita tak sukalah dengan apa yang dia buat. Benci dan suka kita kena Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah mengajar kita doa, minta hidayah, Allah bagi petunjuk pada dia kan. Mudah-mudahan orang yang bercakap begitu, Allah bagi petunjuk kepada dia. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah bagi Allah itu. Cukuplah Allah itu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Assalamualaikum Ustaz, boleh saya bertanya Ustaz? Salam, silakan. Ustaz, apa yang saya dapatlah daripada penyampaian Ustaz tadi, yang saya boleh simpulkan ada setengah daripada macam zat Allah, sifat kita tidak boleh capai melalui akal kita. Dan betul. Kalau ditakdirkan, insya-Allah ditakdirkan masuk ke dalam syurga, adakah kita diberi peluang untuk melihat semua itu supaya boleh menjawab setiap persoalan kita di dunia ini? Ya. Okey, untuk menjawab soalan itu, pertama saya petik firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut, yakni di akhirat, wajah orang yang beriman itu berseri-seri kerana dapat melihat Allah Ta'ala. Jadi di dunia ni melihat Allah tu tidak berlaku dalam keadaan jaga dengan menggunakan mata kepala, ya. Itu tak berlaku di dunia. Tetapi di akhirat melihat Allah itu harus berlaku berdasarkan ayat tadi, ya. Sebab itu ulama tauhid menyatakan bahawa kullu mawjudin yasih an yura. Tiap-tiap yang wujud boleh dilihat. Termasuk Allah. Allah tu boleh dilihat. Cuma di dunia melihat Allah itu tak berlaku sebab firman Allah Ta'ala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Itu dalil Allah tu tidak dilihat
dalam keadaan jaga dengan mata kasar. Ayat tu menyatakan la tudrikul absar, Allah tak dapat dicapai oleh mata kasar. Itu di dunia ulama kata. Tetapi di akhirat wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Allah tu dapat dilihat di akhirat kelak. Orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Taala berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang melakukan amalan yang terbaik, amal soleh yang terbaik, dia akan mendapat syurga dan tambahan. Apa tambahan? An-nazaru ila Allah. Melihat Allah. Itulah kemuncak nikmat dalam syurga, melihat Allah Taala. Cuma timbul persoalan, adakah melihat Allah tu macam kita melihat atas dunia ni? Saya melihat Encik Muhammad Faizal ni di depan saya, Encik Faizal melihat saya di depan. Adakah melihat berdepan, kemudian kena ada cahaya, kemudian melihat tu pula boleh lihat seluruh. Kan kalau kita nak lihat cawan ni kan kita boleh lihat seluruh, boleh pusing tengok, boleh tengok di dalam, boleh tengok di bawah. Adakah melihat Allah tu macam tu? Jadi ulama kata wa minhu an yunzara dalam kitab Jawharat Tauhid, Syekh Ibrahim Laqani kata wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Ya, memang Allah tu harus boleh dilihat di akhirat kelak, tetapi bukan macam kaifiat melihat, tata cara melihat di dunia. Sebab di dunia ni kita melihat mesti ada arah, kemudian mesti ada saiz, kemudian mesti ada cahaya dengan menggunakan mata, ya, retina apa semua kan, biasan cahaya dan sebagainya. Itu berlaku di dunia bila kita melihat sesuatu. Tapi melihat Allah di akhirat bukan macam tu. Habis macam mana? Wallahu alam. Yang kita yakin melihat, tapi melihat tu bukan macam atas dunia. Bukan maksudnya Allah di depan, kita di sini, Allah depan kita, tak. Sebab Allah tidak berpihak, tidak bermasa, tidak bertempat. Jadi macam mana melihatnya? Wallahu alam. Dan ulama mengatakan sungguh pun kita dapat melihat Allah, tapi bukan melihat penuh macam kita melihat sesuatu objek di dunia ni. Macam tadilah, macam botol ni kan. Kan boleh lihat, serata kita boleh lihat atas bawah semua. Bukan melihat Allah macam tu, bukan. Dalilnya firman Allah Ta'ala wala yuhituna bi syai'in wala yuhituna bi ilma. Manusia ni tak akan dapat meliputi hakikat zat Allah. Jadi macam mana melihat wallahu alam. Yang kita kena yakin dapat melihat, tapi macam mana melihat tu wallahu alam, sebab tak sama macam kita melihat atas dunia ni. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sabda innakum dalam hadis sahih. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kamu akan dapat melihat Tuhan kamu di akhirat kelak sebagaimana kamu dapat melihat bulan purnama pada malam bulan mengambang. Hadis ni kalau orang tak mengaji betul-betul, nanti dia ingat Tuhan tu macam bulan. Tak, maksud hadis ni bukan itu. Bukan Tuhan tu macam bulan. Maksud hadis ni begini kalau kita nak faham. Kalau malam ni malam 13, malam 14, malam 15 kita pergi keluar sekarang ni, tak ada hujan, tak ada mendung, boleh nampak bulan penuh kan? Boleh nampak tak bulan? Boleh. Soalannya boleh tak nampak bulan? Kalau tak ada halangan di atas tu, boleh tak nampak bulan? Boleh. Kalau bulan kita boleh nampak, Allah pun kita boleh nampak. Itu maksud hadis tu. Bukan hadis tu bermaksud Allah seumpama bulan. Tak. Sebagaimana kita boleh melihat bulan, begitulah juga kita boleh melihat Allah. Itu maksud hadis tu. Jadi melihat Allah itu, dan dalam kitab-kitab disebut, bila dapat melihat Allah tu, manusia ni, orang beriman akan lupa segala-galanya. Termasuk lupa diri dia. Asyik. Kalau di atas dunia ni kita sebut apa? Obsesi. Asyik, larut, hanyut dalam kenikmatan melihat Allah tu. Itulah kemuncak nikmat kan. Cuma cara melihat tu tak sama macam di dunia ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi okey sama. Saya rasa cukup lah ya. Kalau ada soalan lagi nanti boleh apa? Minta maaf kalau ada soalan yang saya tak jawab. Kalau nak menafikan bayangan khayalan tadi tu, baca yang tadilah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli syai'in alim.
Kemudian kalau boleh lagi sambung amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ya, baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tu kan dia menafikan Allah tu sama. Jadi apa yang kita terbayang tu tentu yang sesuatu yang kita pernah lihat. Yang kita pernah lihat tu makhluk. Ada saiz, ada rupa, ada warna. Jadi kalau itu yang terbayang, Allah bukan begitu. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apa-apa yang terupa dalam fikiran kamu, Allah bukan seperti itu. Jadi cepat-cepat padamkan tu dengan membaca ayat-ayat tadi. Mudah-mudahan kita dilindung oleh Allah Ta'ala daripada penyakit waswas, keraguan dalam akidah. Ya. Wallahu alam, sekadar itu. Kalau minta maaf kalau ada soalan yang saya terlepas pandang. Nanti bila 88 boleh tanya.